Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dhakkirna bima nasina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada dosa kesalahan kita. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadabbur kitabnya. Insya-Allah taala kita akan terus tadabbur surah Al-Baqarah mula daripada ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا وتتخذنا هزوا قالوا أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-65 ni memberi satu contoh lah. Contoh ayat yang sebelumnya bagaimana Bani Israel ni mereka tak berpegang kepada janji Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah dah perintahkan kepada mereka dan beri mereka kitab supaya mereka mengambilnya, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Mereka berpaling, summa tawallaitum. Itu minggu lepas lah. Kemudian mereka membelakangkan janji mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita satu contoh yang apa yang mereka lakukan. Walaqad alimtum. Sungguh demi sesungguhnya. Najah Allah bersumpah. Walaqad tu macam Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Waw qasam ni kan. Wallahi, demi sesungguhnya alimtum, kamu mengetahui. Kamu di sini adalah Bani Israel zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel semasa lah. Kamu mengetahui alladzina i'tadaw minkum, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melampau, melanggar larangan fis sabt, pada hari Sabtu. Sabt ni asal perkataan dia sab wa ja'alna naumakum subata. Dan dalam surah An-Naba, kami jadikan tidur kamu subata, istirahat, sebagai istirahat. Jadi daripada perkataan sabat. Sabat ini adalah waktu istirahat, waktu tidak bekerja. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan ke atas orang Bani Israel ni hari Sabtu mereka adalah hari yang mereka kena kosongkan diri daripada aktiviti pekerjaan. Tak boleh bekerja, tak boleh niaga, tak boleh apalah. Hari Sabtu itu adalah hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabat kalau waktu Inggeris kan. Jadi hari Sabtu, larangan ini dikenakan kepada ke atas mereka. Jadi orang
orang Yahudi ni atau Bani Israel yang hidup zaman Nabi, mereka tahu cerita ni, cerita mereka yang melanggar larangan hari Sabtu ni. Allah kata di sini, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami berfirman, kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kamu semua kera yang hina. Jadi monyet, jadi kera. Bani Israel tahu cerita ni. Bani Israel tahu cerita ni. Kalau kita pun dapat cerita ni kadang daripada kisah-kisah Israeliat juga. Kisah-kisah Israeliat mana tapi Al-Quran detail dia lah. Al-Quran ni tuan-tuan, dia tak ceritakan kepada kita secara terperinci, mendalam, secara panjang lebar. Tidak, Al-Quran berjuz-juz lah. Tak 30 juz, beratus juz. Kalau Al-Quran secara detail. Tuan-tuan pernah baca Bible tak? Bible, tuan-tuan baca terlampau detail sangat dengan nama. Cuba baca. Daripada surah Yusuf pun ada juga chapter of Joseph. Saya kalau pergi ke kedai buku, saya baca. Tengok apa Pak Haji pergi baca Bible pula. Saya nak compare lah, nak bandingkan dengan kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Saya pun dah mengajar kan kisah Nabi Yusuf. Ini Bible-nya, Allahu Akbar. Saya tengok 1-2 ayat aja kita dah bukan nak itu bias lah tuan-tuan, bukan saya nak itu. Tapi memang dengan nama-nama dia, dengan kabilah dia, semua secara macam detail sangat. Kita baca kisah Nabi Yusuf, 2 nama je, Yaqub dengan Yusuf aja. Kisah ni saya cakap lebih daripada puluhan nama keluar semua. Nama dia punya kabilah dengan nama abang-abang dia semua, nama semua keluar semua. Itu secara detail. Tapi Al-Quran ni simple aja. Yang bila Al-Quran cakap tentang cerita je, tak disebut nama, tempat, masa. 3 ni confirm tak ada punya. Apa-apa cerita dalam Quran tak ada. So Allah bukan nak itu bukan dia punya pengajaran dia. Allah ceritakan kepada kita bukan nak sibukkan diri kita dengan tempat mana ni terjadi, ni bila ni berlaku, siapa ni, tahun berapa berlaku. Tak ada cerita. Dan para sahabat, kalau para sahabat pun sikap mereka macam gitu, nak tahu semua. Saya ingat banyak tebal hadis-hadis semua. Sahabat tak boleh tanya aja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ni cerita ni bila ni apa? Sahabat tak ada hadis pun sahabat tanya. Sahabat pun gitu juga. Dan di kalangan sahabat yang ahli tafsir ni, mereka dapat cerita ni pun dari orang Yahudi yang masuk Islam, ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam, dan mereka ceritakan apa secara detail dia lah. Itu nama dia, cerita tu adalah Israeliat, bukan cerita daripada hadis ataupun daripada Al-Quran. Cerita-cerita Israeliat ini kita boleh dengar aja. Nabi cakap hadis tu, sampaikan cerita Israeliat ni, boleh bercakap lah. Boleh sampaikan, tetapi jangan kamu percaya dan jangan kamu tolak. Jangan kamu percaya, jangan kamu tolak. Israeliat macam Bible pun Israeliat juga termasuk. Bible dengan Old Testament, New Testament. Sampai saya tak mau cakap Taurat lah, sampai tak mau Injil. Ahmad Didat marah sangat. Orang cakap itu bukan Injil juga, itu Bible. Bible dengan Injil lain juga. Taurat pun lain, itu Old Testament dia cakap. Torah dia bagian. Jadi kita boleh, kalau yang tak bertentangan dengan akidah Islamiah, tak bertentangan dengan akidah, kita boleh terima dan kita boleh baca lah, tapi tak boleh terima dan tak boleh tolak cerita-cerita dia. Itu dia. Jadi cerita ni ulama kita pun akan kutip daripada kisah-kisah Israeliat. Tengoklah tuan-tuan baca kitab tafsir macam mana. Ada ulama yang tak suka tafsir dia cerita-cerita Israeliat, jadi dia takkan bawa. Kalau Ibn Katsir famous lah, dia paling suka sekali cerita-cerita Israeliat. Dia akan bawa banyak cerita-cerita Israeliat dalam tafsir dia. Kalau Ibn Katsir atau imam-imam yang mereka akan bawa kepada cerita-cerita Israeliat ni. Jadi orang Bani Israel ni dia tahu cerita ni. Kita pun tahu daripada kisah Israel, tapi Al-Quran dah beritahu kepada kita tentang cerita ni. Jadi orang Bani Israel dia tahu
Di mana saya kena ceritakan jugalah. Tidak tuan-tuan tak tahu apa cerita ni. Iaitu kampung nelayan ada kampung nelayan ni, mereka dah diperintahkan supaya jangan bekerja pada hari Sabtu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka ni dengan timbulkan ikan-ikan banyak pula pada hari Sabtu pula. Banyak ikan. Jadi mereka tengok je. Ikan banyak ni ikan ni kita pula tak boleh bekerja. Jadi ini yang sebahagian daripada mereka ni yang ungkal lah. Dia buat hela dia kata apa nak buat ni memang pandailah mereka ni trik-trik. Dia tak boleh bekerja dan mereka akur tu, mereka patuh. Tak bekerja, tak turun laut. Jadi mereka cakap kita pasang pasang jala lah kita cakap jala ke atau pasang apalah mungkin zaman tu jadi untuk kita pasang pada hari Jumaat. Jumaat kita pasang, nanti hari Ahad kita keluarkan lah. Ikan semua dah masuk. Itu yang mereka lakukan dan itu hela lah. Nampak macam betul lah mereka tak bekerja hari Sabtu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap perbuatan mereka ni, terus tukar mereka menjadi kera. Jadi kalau ikut cerita ni orang-orang kampung tu, jadi dalam surah Al-A'raf cerita ni kalau secara terperinci sikit terperinci dalam surah Al-A'raf. Tuan-tuan baca surah Al-A'raf ada cerita ni. Ada 3 golongan di kampung tu. Satu yang buat hela, yang satu orang yang menegur mereka. Jadi mereka bila mereka pasang jaring ke pasang jala ke ditegur, jangan buat benda macam gini, ditegur oleh mereka. Kemudian yang 3 yang diam aja. Yang diam. 3 golongan dalam surah Al-A'raf ceritakan. Satu golongan Allah jadikan kera. Mereka yang buat perbuatan tu. Satu golongan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka. Jadi mereka tak jadi kera. Yang 3 ni, golongan ketiga ni, yang tak buat apa-apa. Dia lihat, dia tengok aja apa yang mereka lakukan, tapi tak tegur, tak nasihatkan. Ini kata ulama, Al-Quran tak sebut tentang yang golongan yang ketiga ni, yang diamkan perbuatan tu. Kita pun tak ada. Tapi Ibn Abbas ditanya oleh anak murid dia. Ibn Abbas kan ahli tafsir, mufassir. Ditanya apa terjadi kepada golongan ketiga. Ibn Abbas cakap aku tak tahu. Tak tahu. Dia pun tak tahu. Ibn Abbas tak tahu apa terjadi. Murid dia pun cakap mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan. Dan dia berdasarkan kepada ayat lagi satu tu. Ada ayat saya susah nak sebut di sini. Ada ayat tengok. Jadi mereka diselamatkan. Ibn Abbas terus menangis. Macam mana aku tak tahu pula. Dia menangis dan dibagi murid dia tu hadiah. Terima kasihlah beritahu aku. Dia bagi hadiah kepada anak murid dia. Itu dia. Jadi itu menurut pendapat saya lupa siapa nama anak murid Ibn Abbas ni. Nak cakap ulama tak sebutlah apa yang terjadi kepada golongan yang ketiga. Tapi dalam ayat ni nak beritahu yang jadikan kera ni, kunu kiratan. Ini secara hakiki ke mereka ni berubah menjadi kera? Jadi kera. Sebab itu tak ada riwayat dalam hadis yang mereka ni jadi kera. Yang ada dalam Israeliat. Dan kisah-kisah Israeliat memang bila orang-orang kampung tu pergi ke rumah mereka, ketuk-ketuk tak buka. Mereka tak buka pintu. Bila buka pintu dah rumah je, apa sebab ada banyak monyet pula ni? Bila mereka nak ziarah lah, ziarah saudara mara mereka tu di kampung tu, ada monyet pula yang banyak. Orang dia tak ada, monyet pula. Jadi ikut riwayat ni dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata mereka ni dijadikan kera secara hakiki, memang ubah bentuk jadi kera. Di antara sebab kenapa ni akan jadi kera ni, hela ni apa tuan-tuan? Hela ni nampak perbuatan tu macam syar'i, macam betul, tapi dah ada hela dia kan. Luar dengan dalam tak sama. Dia buat itu ada hela dia. Macam kahwin Cina buta kita panggil kan. Dia kahwin tu ada hela kan, ada hela untuk menghalalkan
untuk menghalalkan nanti perkahwinan satu lelaki dia jadi korban lah, dia kahwin perempuan tu, itu hela kan. Nampak macam tak ada apa-apa, dia pinang perempuan tu, dia kahwin, lepas tu dia cerai, mungkin je gitulah. Tapi nampak sah lah perkahwinan dia, ada rukun-rukun nikah semua dia penuhi nampaknya. Tapi dia ada hela dia nak kasih legal kan. Lepas tu dia cerai bini tu supaya orang tu, orang yang mungkin bayar dia duit ke apa kan, dapat berkahwin dengan bekas isteri dia. Jadi itu hela banyak orang buat hela ni daripada luar nampak macam betul, tapi dalam tak betul. Jadi dia dalam manusia, luaran dia kera. Macam gitulah, Allah tukarkan jadi kera. Itu satu pendapat. Ada juga ulama yang cakap ini dia bukan jadi kera yang hakiki, tapi dia punya tabiat mereka. Allah jadikan perangai mereka ni macam kera. Kera ni senang cakap lah, monyet ni, orang punya makanan ke siapa punya makanan, dia datang dia sebat aja, dia makan je, dia tak kenal halal dengan haram. Jadi macam mereka ni tak tahu ini larangan, ini tak boleh mengail, atau tak boleh apa ni, tangkap ikan pada hari ini, dia langgar je. Jadi mereka ni macam binatang lah, macam kera, tak tahu halal dengan haram, tak tahu perintah ada larangan. Kera kita akan no entrance pun, tempat masjid pun mana dia masuk tak? Masuk juga kera. Monyet kan, dia peduli apa no entry ke, SOP ke apa ke. Dia masuk aje. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tukar perangai mereka. Dari satu pendapat dah. Tapi jumhur cakap adalah ini secara hakiki mereka ditukar menjadi kera. Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di sini sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman nakal. Nakal ini Melayu pun nakal juga dia kata. Perkataan nakal, engkau jangan nakal begitu. Nakalan di sini adalah hukuman terhadap orang yang nakal lah. Gitu. Hukuman terhadap orang yang nakal. Nakal ini adalah dia macam rantai besi yang diikat kepada banduan-banduan dululah, diikat. Jadi bila mereka jalan ini bunyi dia punya rantai dia, di bandar-bandar atau di kota, di gari kaki mereka. Jadi itu naklun. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini? Supaya orang kalau lihat orang yang kena diarak dengan rantai besi ni, kaki dia dipasung dengan besi ni, dia mengalih pengajaran, jangan kau buat macam gini. Itu nakal. Jadi pengajaran nakalan. Hukuman itu sebagai pencegah bagi orang yang pada masa itu, kampung-kampung nelayan yang lain lah, kampung-kampung nelayan yang lain, atau wama khalfaha, dan orang yang datang kemudian. Orang yang datang kemudian diingat cerita ni. Jangan kita tangkap ikan pada hari Sabtu. Takut-takut kita akan ditukar menjadi kera juga. Di sini. Last sekali, wa mau'izatan lil muttaqin. Mau'izah, dan suatu pengajaran bagi orang yang bertakwa. Orang yang ambil pengajaran ni adalah orang yang bertakwa saja. Orang yang tak bertakwa, apa dia peduli? Kita letak contoh tuan-tuan, bagi yang isap rokok jangan marah. Ni contoh aja. Kat rokok ada gambar tak? Dulu tak ada, zaman saya tak ada gambar tempat rokok. Zaman sekarang saya tengok tempat rokok ni ada gambar, pelik-pelik pula. Pelik-pelik dia letak tempat rokok gambar dia. Jadi gambar apa tu macam-macam, takak lah, apalah, jantung lah, macam-macam gambar ada. Dia nakalan. Dia pencegah ke tidak tuan-tuan? Pencegah bagi orang yang tak isap rokok lah. Tengok ngeri. Orang isap rokok, gambar apa pun letak pun tetap beli juga. Tempat kotak tu ada gambar. Mencegah tak? Tak. Orang yang tak takut sakit, tak takut apa-apa, dia peduli kan. Minta maaf kalau tuan-tuan ada yang isap rokok. Jadi itu contoh je. Contoh dia tak menjadi suatu pencegah pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak cegahkan suatu jenayah atau satu maksiat, perkara-perkara mungkar ni kadang
mau'izah Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kala dalam bentuk nasihat, kadang-kala bukan dalam bentuk nasihat tapi dia ubahkan. Ni dia cakap kauni lah, kauni. Macam SARS pula, apa ni, COVID. Jangan boleh teringat SARS pula dulu punya kes pula. COVID sekarang ini, ini mau'izah ni, ini pengajaran ni, ini pengajaran ini pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam bentuk nasihat atau dalam bentuk ucapan muka apa, tapi dia pengajaran. Kita tengok orang mati, 1 juta orang mati. Itu satu pengajaran, pengajaran yang berbentuk kauni lah. Kita cakap dalam bentuk alamiah lah. Allah SWT boleh buat macam itu, macam ribut, petir atau apa sajalah, tenggelamnya sebab sabuk kampung itu pengajaran mau'izah. Macam ini adalah dengan ditukarkan jadi kera ni adalah pengajaran. Dan ni lagi berkesan lagi. Kalau budak-budak yang jahat, kalau ada guru-guru nasihat, bagi nasihat dengan budak yang jahat, dia dengar tak? Budak yang baik ni kalau kita cakap sikit aja dah menangis, air mata meleleh, cakap besok saya panggil, awak panggil mak, panggil mak datang ke sekolah, ustaz nak cakap dengan mak. Belum apa-apa dia dah menangis. Kena yang jahat punya kita cakap besok panggil lah ustaz. Dia tak ada apa-apa. Jadi macam mana? Dia nak kena yang berbentuk itu. Bawa dia eksperimen bagaimana? Pergi kubur, masukkan dia dalam kubur, tutup 5 minit semua kena masuk kubur. Eksperimen kubur. Dia takut sikit, Allah ni takut ni, kena masuk kubur ni. Jadi dia nak mau'izah dia lain pula, pengajaran mereka. Pasal Bani Israel ni dia degil sangat, tak boleh bagi nasihat lagi. Jadi ubahkan diorang jadi kera, baru nampak sikit. Itu kita cakap, kalau orang yang degil ni tak boleh bagi nasihat dengan lisan ke dengan tulisan, tak boleh. Dia nak nasihat yang cara macam itu. Jadi ini satu mau'izah. Dan orang yang bertakwa yang ambil manfaat daripada mau'izah ni. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, bila dia dengar aja dia takut. Tapi mau'izah ni, ini cerita Bani Israel, tuan-tuan. Cerita Bani Israel, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita untuk apa? Untuk pengajaran. Ada satu buku tafsir saya baca, dia tanya, ada tak umat Islam sekarang ni buat hela? Dia tanya je gitu. Dia tak ambil pengajaran ke umat Islam? Itu bukan muttaqin lah. Sebab Quran ni hudal lil zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa aje yang baca Al-Quran untuk ambil petunjuk. Jadi bagi orang yang tak bertakwa ni, ini semua dia terus jalan helah. Banyak dia katalah dalam kitab tu, dia kata banyak contoh-contoh dalam muamalat, dalam ini semuanya muamalat kita berdasarkan kepada helah. Untuk dia menghalalkan sesuatu produk, sesuatu itu dia akan nampak macam dia patuh syar'i. Saya tak tahulah, saya tak tahu apa yang dimasukkan penulis ni. Dia cakap dalam bab riba lah, dalam bab riba mungkin dia cakap semua nampak macam patuh syar'i, tapi dia adalah satu hela saja yang nak apa ni, yang nak menekan orang. Sama aja sistem pinjaman dia kan, macam kita tak boleh meminjam. Itulah susah nak cakap, saya pun bukan dalam bidang ni kan. Pinjaman, sistem ini semua banyak dia katalah dalam bentuk hela untuk nak menghalalkan saja, nak nampak macam syar'i lah, nampak macam patuh syar'i, tapi sebenarnya dia tak patuh syar'i. Dulu profesor saya, pensyarah saya, bila dia cakap tentang pinjaman Islam ni, dia cakap kalau awak tak habis bayar, kena bayar berapa? Kita beli rumah pakai pinjaman Islam, kalau tak habis bayar, kita bayar kena bayar berapa, tuan-tuan? Pasal saya ada satu kes ni, dia kena bayar. Dia jadi garantor kepada adik dia.
Adik dia rumah tu 150, dah bayar 100,000, hutang lagi 50 je. Jadi tak bayar habis. Tapi dia kena bayar 300 lebih ribu. 300 lebih ribu. Ini bank Islam tuan-tuan, perbankan Islam. Kalau kita kalau bayar on time okey je. Tapi kalau kita tak bayar habis, kita kena bayar yang 30 tahun punya tu. Sampai kena bankrupt adik dia tu. Padahal dia hutang balance 50 je. Dia tak habis bayar, dia kena bayar 300 lebih, bankrupt. Abang dia pun nak kena juga. Abang dia guarantor. Dia tunjuk dengan saya surat lawyer. Saya tak beritahulah bank apa tapi perbankan Islam Dia akan tengok, saya dah kena sue ni. Nak kena bankrupt. Kalau saya tak bayar ni 300 lebih. Cakap lagi 50,000 je balance. Ini Islamik apa ni? Tak Islamik langsung. Saya ingat konvensional bank pun tak buat macam gitu. Islamic punya bank kadang perbankan Islam kadang dia buat macam gitu. Ini bukan bank, ini bukan konsep Islamik, ini zalim betul ni. Hutang balance 50 aja kena bayar sampai dia ambil kira perjanjian itu, awak kira dah berhutang 30 tahun punya dia ambil. Konvensional punya bank pun tak buat macam gitu. Itu contoh di antara itu yang profesor saya katakan. Jaga kadang tak Islamik sangat, nampak aja macam Islamik. dia nak legal dia nak halalkan dia punya riba dia lagi teruk daripada riba konvensional ni. Dia kadang itu dia buat hela. Itu tuan-tuan kena tanyalah Dr. Zahrudin. Saya tengok dalam website Dr. Zahrudin pun dia cakap sepatutnya dia tak perlu bayar sampai 300 lebih tu. Dia bayar bank jual tuan-tuan. Bank jual tu rumah tu. Menurut si fulan ni, bank jual rumah tu dan ada untung lagi, tapi bank tekan dia kena bayar 300 lebih juga. Padahal dia jual rumah tu. Bank lelong rumah tu dapat untung lebih daripada 150,000. Menurut Dr. Zahrudin, kalau dalam situasi itu, jadi apa yang dia hutang dia baki tu, bank akan potong. Cakap bank jual 200,000 lah, dia dah bayar 100,000. Jadi bank ambil 50,000. Malahan bank kena bagi balik yang 50,000 tu. Mana ada? Tak ada sistem macam gitu. Kita kena bayar 300 lebih punya, 300 lebih ribu punya. Allahu Akbar. Itu contohlah kata Syekh ni. Kadang kita hela, banyak muamalat ni berdasarkan kepada hela saja untuk nak nampakkan dia ni patuh syar'i. Sebenarnya dia tak patuh syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian cerita yang ketiga lah. Pertama kita tengok yang gunung diangkat. Kedua ni mereka dijadikan kera. Kemudian yang ketiga ni adalah Al-Baqarah. Daripada ayat ni tuan-tuan, mula daripada ayat yang ke-67 ni, nama surah ini dapat. Surah Al-Baqarah ini nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan. Surah Al-Baqarah. Semua surah dalam Quran ni diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah bagi nama pun kita tak tahu. Kadang ada surah ni Yasin. Nama dia surah apa? Apa cerita Yasin? Mana ada cerita Yasin? Ya dengan sin aja. Tak ada. Kan daripada huruf muqatta'ah aje jadi nama dia. Taha. Sepatutnya macam Al-Baqarah ni dimulai dengan apa? Alif Lam Mim, surah Alif Lam Mim. Tak dinamakan surah Al-Baqarah. Dan cerita Al-Baqarah ni berapa ayat aja? Kita tengok 3-4 ayat aja. Ada banyak lagi cerita-cerita. Ini 286 ayat ni. 3-4 ayat aja Baqarah, lalu surah ni dinamakan surah Al-Baqarah. Kenapa? Itu tauqifi. Tauqifi itu Rasulullah kita tak ada campur tangan lah. Rasulullah dah namakan dia Al-Baqarah, begitulah Al-Baqarah. Bukan nama ni bukan diberi oleh sahabat atau ulama-ulama. Surah Al-Baqarah ni nama diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diambil? Biasanya ada kaitan dalam cerita daripada surah ni. Daripada ayat ni nama surah ni dinamakan dengan Al-Baqarah.
Apa cerita dia tuan-tuan? Sebelum itu mukadimah sikit. Ayat ni kalau kita tengok, kalau kita lihat, dia ada macam dua cerita tuan-tuan. Ni pada ayat yang ke-72. Ayat yang 72. Itu dia punya opening dia. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu bunuh seorang manusia. Kamu ni orang Bani Israel lah. Kemudian kamu tuduh menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap akan melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Jadi dia bermula daripada ayat tu. Nampak Al-Quran ni Tapi Allah ceritakan tentang perintah untuk disembelih lembu betina. Lembu untuk disembelih lembu. Tapi dia punya permulaan cerita dia ke belakang pula, 72 pula. Itu Al-Quran tu macam gitu. Jadi macam ada dua set cerita tau. Satu set cerita adalah perintah untuk menyembelih lembu. Lepas tu ada lagi satu cerita ni, ketika mereka berselisih, bertengkar, siapakah pembunuh, ada terjadinya pembunuhan. Jadi macam ada dua cerita di situ. Satu cerita pembunuhan, satu perintah untuk sembelih lembu. Jadi adakah dia satu cerita ataupun dia dua cerita yang berbeza? Jumhur ulama cakap ini satu cerita ni. Satu cerita, dia adalah satu cerita. Tapi kenapa Allah macam takhirkan, takdimkan, didahulukan perintah sembelih lembu, lepas tu baru Allah ceritakan kamu telah membunuh satu jiwa, kamu bertengkar. Kenapa ada dua set cerita? Ada di antara ulama nak cakap yang bahawa dia boleh jadi satu cerita. Cerita dia apa? Bila terjadi pembunuhan, mereka terjadi pembunuhan, mereka nak tahu siapa pembunuhnya, mereka jumpa kepada Nabi Musa. Minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Musa minta Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan, memberitahu mereka siapa pembunuhnya. Jadi Nabi Musa pun cakap sembelih lembu. Dah habiskan cerita, mereka sembelih lembu. Dah jadi satu cerita. Tapi tak, yang sembelih lembu ni jadi isu yang besar pula. Dia sembelih, perintah supaya sembelih lembu, itu yang banyak bertanya tempat penyembelihan lembu tu. Itu yang macam dia macam jadi satu cerita pula. Sebenarnya cerita dia straightforward aja. Mereka kalau mereka sembelih lembu dah settle. Jadi yang Allah nak highlight di sini kedegilan mereka ni. Ada cakap kedegilan mereka, ada cakap mereka mempersulitkan dalam urusan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka banyak berbuat. Jadi Allah highlightkan cerita ni dulu. Padahal dia satu cerita je. Jadi cerita dia macam mana? Ini pun cerita pun daripada Israeliat juga. Kena cakap lah, bukan daripada hadis, daripada Israeliat juga. Sebab itu ada imam ahli tafsir yang dia cakap ini cerita yang berbeza. Ini lembu punya cerita dengan pembunuhan itu bukan satu cerita. Imam An-Nasafi yang saya dengar lah daripada Maulana Abdul Hadi. Dia kata ini dua cerita yang berbeza, bukan satu cerita. Dia cakap itu macam mana yang orang cakap dia satu cerita ni. Dia kata itu kau ambil daripada Israeliat. Israeliat kan nak percaya ke tak? Tak boleh 100% percaya. Tak tahu. Israeliat, cerita Israeliat. Jadi kita ambil je lah cerita. Jumhur ulama ada cakap ini satu cerita. Saya pun apa nak buat, satu cerita jugalah. Saya cakap ni satu cerita. Jadi apa yang terjadi, ada seorang lelaki yang kaya dalam sebuah kampung. Ada seorang lelaki yang kaya, dia tak ada anak, tak ada waris kecuali satu orang aja, anak saudara dia. Jadi anak saudara dia tunggu lambat betul lah pakcik aku ni mati ni kan. Dia nak mewarisi harta pakcik dia. Dia pun bunuh pakcik dia dan dia pergi buang pakcik dia ke kampung sebelah. Jadi dia buat huru-hara sikit lah. Mana pakcik aku ini semua. Terdapat
pakcik dia didapati mati di kampung sebelah. Jadi dah start todoh, kau orang kampung ni dah pergi bunuh si fulan ni, si orang kaya ni. Oh, jadi kecoh lah, sampai bertengkar, sampai nak saling membunuh. Jadi apa ni, macam satu pertengkaran yang besar di antara dua kampung. Jadi nak selesaikan macam mana masalah dia, pada waktu itu Nabi Musa masih hidup, dan kita tak tahu tuan-tuan sekuen dia, urutan cerita ni. Sebab itu cerita zaman Nabi Musa ni, ini cerita sebab itu Al-Quran pun tak beritahu. Lepas ni kita dengar cerita tentang Nabi Khidir, Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Ini bila part ni pula? Kita tak tahu. Ini di mana kita tak tahulah secara detail dia. Jadi mereka minta kepada Nabi Musa untuk selesaikan. Itulah jadi cerita dia. Nabi Musa suruh mereka sembelih Baqarah, lembu. Mana dia ayat dia? Wa iz qala Musa, dia ingatlah. Dan Bani Israel, sekali lagi Bani Israel tahu cerita ni. Ini cerita ditujukan kepada mereka dan mereka tahu cerita ni. Nak cerita, nak tengok diorang punya kedegilan mereka, banyak bertanya mereka lah. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu betina. Jadi ada perintah bila mereka suruh Nabi Musa minta kepada Allah. Sekarang ni perintah daripada Allah, bukan daripada Nabi Musa. Ini perintah, innallah, sesungguhnya Allah suruh kamu sembelih lembu. Mereka ni bila dapat perintah, qalu atattakhizuna huzwa. Tengok adab mereka dengan Nabi mereka. Apakah engkau nak jadikan kami ni gurau senda, permainan joke ke apa? Nabi nak joke apa ni? Dia cakap Nabi nak main-main ke apa dengan kita? Allahu Akbar. Adab mereka ni. Jadi Nabi Musa cakap, qala a'udzubillah, Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, daripada menjadi orang yang jahil. Pengajaran sikitlah tuan-tuan daripada ayat ni. Kita yang terlibat dalam apa juga gurau senda, terlibat dalamnya. Bergurau senda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bergurau senda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia banyak bergurau senda. Tapi bukan bergurau senda dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergurau senda dalam urusan agama. Bukan bergurau senda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bergurau senda, main-main buat kelakar dengan ayat-ayat Allah, dengan perintah Allah. Contohlah perintah Allah, dia jadikan itu macam satu joke untuk orang ketawa. Dan ini Allah kata minal jahilin, daripada orang-orang yang jahil. Jadi macam mana perintah Allah? Kalau perintah Allah urusan agama, hukum, maka kena serius sikit. Tak boleh lawak-lawak sangat. Terutamanya ayat-ayat Al-Quran, perintah Allah, larangan Allah. Apa urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh huzuan, tak boleh jadikan dia macam barang sendaan. Macam-macam apa ni, lawak-lawak, suruh orang ketawa, tapi baca perintah Allah, baca ayat Quran, tapi suka lawak-lawak pula. Ini tak boleh. Jadi dalam kitab tafsir At-Tantawi dia akan ulama dengan tegas sekali cakap kepada orang-orang ni supaya jangan buat lawak. Kita pun terlibat juga kadang. Dia dah buat lawak, kita pun ketawa-ketawa juga. Itu kita tak termasuk. Itu macam mana ustaz buat lawak, kita pun ketawa jugalah. Itu termasuk jugalah. Awak pun kena juga. Bukan ustaz aja kan. Yang ustaz tu perintah Allah Subhanahu wa taala kena serius. Kena serius dan jelaskan. Bukan lawak macam humor lain tuan-tuan. Humor tu sense of humor, ada humor lah sikitlah ada selit-selit untuk menghibur lain. Tapi yang ini jadikan cerita tu macam lawak betul. Macam lawak cerita ni. Jadi ini daripada sifat-sifat orang jahilin. Nabi Musa cakap,
Aku berlindung kepada Allah jadi orang jahil. Jadi ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nak main-main pula, nak bergurau senda pula dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang jahil. Itu Nabi Musa kata, auzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takkan seorang nabi nak main-main. Bila Allah dah perintahkan, dia kata jangan main-mainlah Nabi Musa. Jangan main-main, jangan jadikan kami ini senda gurauan. Allahu Akbar. Jadi Nabi Musa kata. Kemudian mereka asal dia punya arahan aja, sembelih aja lembu, gitu aja. Sembelih lembu. Cari satu ekor lembu, sembelih aja. Itu asal dia punya arahan. Tapi mereka menyukarkan, menyulitkan. Kita cakaplah. Kasih apa ni? Arana itu mereka banyak bertanya, nak tahu dia punya detail lembu yang macam mana. Jadi mereka bertanya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka bertanya, mintalah kepada Tuhanmu. Ini lagi satu adab mereka. Ini bukan mintalah kepada Tuhan kita, Tuhan kamu. Macam soalan itu Tuhan Nabi Musa aja. Oh, kita tengok kata-kata mereka ni, adab mereka ni tak ada dengan Nabi mereka. Berdoalah kepada Tuhan kamu supaya diterangkan kepada kami sifat lembu tu. Yang macam mana lembu, yang macam mana ni? Nabi Musa jawab, qala innaha yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikr. Itu lembu yang dimaksudkan ni seekor lembu yang tak tua dan tak muda. Bukan tua dengan yang muda, pertengahan aja. Pertengahan. Dan siapa pelihara lembu dia tahulah mana lembu tua, mana lembu muda. Dia tahu. Kita ni tak pelihara lembu, kita pelihara apa? Kereta, tahulah kereta tua yang mana satu, tengok plate dia lah, ni tua. Ini plate muda lagi kereta ni. Kita tahu kereta. Kalau lembu kita tak. Jadi mereka tahu. Kita pun ini lembu muda ke lembu betina kita pun tak tahu juga. Kita tak biasa dengan lembu. Jadi senang aja. Tak tua tak muda, yang pertengahan umur dia. Faf'alu ma tu'marun, lakukanlah apa yang kamu diperintahkan. Mereka bertanya lagi, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mintalah kepada Tuhanmu untuk terangkan kepada kita apa warna dia. Satu, usia dia, dah tahu usia dia, tak tua tak muda. Buat ajalah. Nabi Musa cakap faf'alu ma tu'marun, itu taukid. Buat apa yang kamu dah diperintahkan. Tak nak buat, masih lagi nak bertanya lagi. Terangkan apa warna dia ni, warna apa ni? Lembu macam-macam warna. Allahu Akbar. Ini memang takalluf tuan-tuan. Dia memberat-beratkan. Mereka ni memberat-beratkan kan. Dalam sebuah hadis, siapa yang memberat-berat, Allah akan menjadikan dia berat untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka yang memberat-beratkan. Nabi Musa cakap, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Lembu betina itu adalah lembu yang kuning tua warnanya. Yang orang melihat ini menyukakan orang yang melihatnya. Lagi satu, kita ni tak biasa dengan lembu. Warna dia kita tengok sama je semua. Yang ini orang lihat dia cantik je, macam gold lah gitu. Sebab itu orang Yahudi ni dia sedang tunggu lembu ni, lembu apa ni? Lembu daripada warna emas ni. Nama kuning cerah, bukan kuning tua lah, kuning tua yang striking lah cakap. Striking macam gitu. Dua tuan-tuan, dua pertanyaan mereka. Yang tiga punya tuan-tuan, ini yang paling sulit sekali. Yang ini senang lagi. Tak tua tak muda. Okey lagi. Lagi satu warna kuning aja. Kau cari warna kuning aja dah okey, kuning gelap sikit dah, kuning tua sikit warna dia. Okey, dah okey, dua. Dia masih ringan lagi. Dia tanya lagi. Ini part inilah Allah Subhanahu Wa Taala sukarkan mereka, sulitkan mereka. Apa dia tuan-tuan? Minggu depan kita tengok insya-Allah taala. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, balik ni Ustaz. Masya-Allah, jazakallah khair.